Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat jemaah Surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah kita telah pun sampai sehinggalah ayat 79. So pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula ayat 80 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 80, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Yang bermaksud sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Dan sesiapa yang berpaling ingkar, maka janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad, kerana kami tidak mengutusmu untuk menjadi pengawal yang memelihara mereka dari melakukan kesalahan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada ayat ni Allah Ta'ala menyatakan man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Sesiapa yang taat kepada Rasul, iaitulah terhadap perintah-perintah Rasul dan tegahan-tegahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a Allah, maka hakikatnya dia telah pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa macam tu? Likaunihi la ya'muru wa la yanha illa bi amrillahi wa syar'ihi wa wahyihi. Kerana Nabi itu tidak memerintahkan sesuatu perkara dan tidak menegah sesuatu perkara melainkan itu atas perintah, syariat dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasalam tidaklah memerintahkan berdasarkan kepada hawa nafsunya. Baginda alaihi salatu wassalam juga tidaklah menegah berdasarkan kepada hawa nafsunya. Apa-apa yang Nabi perintah dan tegah, itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan ketika mana seseorang taat kepada taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat ini juga kata para ulama menunjukkan ismatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan bahawa Nabi kita alaihi salatu wasallam itu terpelihara daripada sebarang kesalahan. Kenapa? Li'anna Allah amara bi ta'atihi mutlaqan. Kerana Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mentaati Rasulullah secara mutlak. Maka tidak mungkin Allah Ta'ala perintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah secara mutlak, melainkan Rasulullah itu bebas daripada sebarang kesalahan. Ya. Maka seandainya Nabi itu bukan seorang yang maksum, seandainya Nabi itu ada kesalahan dalam penilaian Allah Ta'ala, maka sudah tentu Allah tidak akan perintahkan kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Allah Ta'ala kan Rabb yang maha mengetahui.
Maka dikatakan, ya, seandainya lau akhta'a fi syai'in minha, seandainya Nabi tu ada tersalah dalam menyampaikan syariat ni, ya, lam takun ta'atuhu ta'atallah, maka sudah tentulah mentaati Rasulullah itu tidak mentaati Allah. Ya, seandainya Nabi ada salah ataupun tersalah dalam menyampaikan syariat Allah Ta'ala, maka pasti Allah tidak akan mengatakan mentaati Rasulullah itu mentaati Allah. Tetapi oleh kerana Nabi menyampaikan syariat Allah Ta'ala itu secara sempurna, tidak ada sesuatu yang salah sedikit pun, dan tidak ada sesuatu yang kurang, dan tidak ada sesuatu yang ditokok tambah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan man yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Sesiapa yang taat kepada Rasulullah, hakikatnya sesungguhnya ia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna apa yang Nabi perintah kita bersesuaian 100% dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perfect. Maka oleh kerana itulah dalam beragama ini kita dah tak boleh nokok tambah. Ya? Kerana Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, ya, dan aku sempurnakan bagi kamu nikmat-nikmatku. Allah mengatakan bahawa agama ini telah pun disempurnakan Allah melalui Rasulullah. Maka kalau ada orang menokok tambah, artinya dia memandang agama ini belum sempurna, sehingga kan dia perlu tambah, sehingga kan dia perlu create sesuatu. Ya, maka kita hanya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat yang menguatkan ayat ini sungguh sangat banyak dalam Quran, ya. Seperti misalnya firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya, katakanlah jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, nescaya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Ya, maka dengan mengikuti Rasulullah, dengan mentaati Rasulullah, itu membuat kita taat kepada Allah. Dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka itulah cara kita untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan ayat ni, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza, yang bermaksud dan sesiapa yang berpaling ingkar, artinya dia tidak mahu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama arsalnaka alaihim hafiza, maka kami tidak mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi pengawal yang memelihara mereka daripada melakukan kesalahannya. Pada ayat ni Allah Ta'ala mengatakan sesiapa yang berpaling an ta'atillahi wa rasulihi, daripada mentaati Allah dan Rasul. Kalau mereka tidak mahu taat kepada Allah, mereka tidak mahu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi telah pun menyampaikan dakwah kepada mereka, maka fa innahu la yadurruhu illa nafsah, maka hakikatnya mereka yang berpaling itu tidaklah memudaratkan sesiapa melainkan diri dia sendiri. Dia tidak merugikan sesiapa melainkan diri dia sendiri. Dia tak merugikan Allah, dia tak merugikan Rasulullah, tetapi dia hanya merugikan diri dia sendiri. Kerana apabila seseorang berpaling, ingkar, menolak apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, maka dia hanya merugikan diri dia sendiri, wala yadurrallaha syai'a, dan dia tidak merugikan Allah sedikit pun. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Allah mengatakan, fama arsalnaka alaihim hafiza,
kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kepada mereka untuk memelihara, mengawal amal mereka dan keadaan mereka. Kami tak tugaskan engkau untuk itu wahai Rasulullah. Bal arsalnaka muballighan wa mubayyinan wa nasihan. Tetapi kami mengutus engkau wahai Muhammad kepada mereka hanya sebagai muballigh, untuk menyampaikan, sebagai penyampai, wa mubayyinan, untuk memberikan penjelasan, wa nasihan, dan untuk memberi nasihat. Ya, wa qad addaita wazifatak, dan engkau telah pun menjalankan itu, kata Allah. Ya, wa wajaba ajruka 'ala Allah, dan engkau dapat ganjaran daripada Allah. So engkau tak payah bersedih sangat kerana mereka berpaling, ingkar daripada dakwah yang engkau sampaikan. Tak payah bersedih, tak payah risau. Ya, kerana tugasmu bukanlah untuk mengawal amal-amal mereka, bukanlah untuk memastikan mereka mengikuti engkau, tak. Tugas engkau hanya menyampaikan, menjelaskan, menyampaikan nasihat kepada mereka, dan itu telah pun engkau lakukan, kata Allah Ta'ala. Ya, maka ini juga menjadi pengajaran bagi kita dalam berdakwah, dalam mengajak orang ke jalan Allah Ta'ala. Kita tidak wajib untuk memastikan mereka ikut. Tak ada kewajipan bagi kita. Apa yang menjadi kewajipan kita? Hanya menyampaikan sahaja, memberitahukan sahaja. Ya, kalau dia ikut, alhamdulillah. Kalau dia tak ikut, dia ingkar, dia menolak, maka dia mesti bertanggungjawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir." Kata Allah, sampaikanlah peringatan Allah itu, innama anta mudzakkir, kerana engkau tu hanya penyampai peringatan Allah Ta'ala. Lasta alaihim bimusaitir, bukan engkau yang berkuasa ke atas mereka, yang kena memastikan mereka ikut, amalkan, buat baik, tak. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah yang hak daripada Rabbmu, sesiapa yang hendak beriman silakan, sesiapa yang hendak kufur silakan. Tetapi setiap pilihan ini dia ada konsekuensi, dia ada akibat yang akan dia terima. Orang yang memilih untuk beriman terhadap apa-apa yang disampaikan daripada Allah Ta'ala, maka dia akan mendapat ganjaran. Sebaliknya, mereka yang memilih untuk menolak, maka dia akan mendapatkan balasan daripada Allah Ta'ala. Maka para ulama mengatakan hukum Allah itu ada dua. Ada disebut hukum syar'i dan ada hukum qadri, hukum takdir Allah. Hukum tu keputusan yang Allah Ta'ala buat, ya. Hukum syar'i ini orang diberi pilihan antara dia taat ataupun tidak. Misalkan Allah Ta'ala syariatkan solat, Allah Ta'ala wajibkan solat, tetapi manusia diberi Allah kebebasan untuk memilih antara dia nak sembahyang ataupun tidak. Walaupun Allah Ta'ala sampaikan ganjaran bagi orang sembahyang dan ancaman bagi orang yang tak sembahyang, tetapi Allah Ta'ala beri mereka kebebasan untuk menentukan adakah dia hendak solat ataupun tidak. Ini hukum syar'i. Tetapi hukum qadari, hukum takdir Allah Ta'ala, itu tidak ada sesiapa yang boleh memilih. Misalkan Allah takdirkan sakit, tak ada sesiapa yang boleh memilih, menolak. Tak ada. Allah Ta'ala takdirkan dia berkurang harta, tidak ada sesiapa yang boleh tolak. Allah Ta'ala takdirkan berlaku satu musibah dalam hidup dia, dia tak boleh menghindar. Dia tak ada pilihan. Dia mesti tunduk taat kepada hukum takdir Allah Ta'ala. Ni beza antara hukum syar'i dan hukum takdir. Kalau hukum syar'i, manusia diberi kebebasan untuk memilih, walaupun setiap pilihan ni ada akibat dia. Kalau hukum takdir Allah Ta'ala, tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Kalau sakit, kena ikut, kena follow ketentuan Allah Ta'ala. Sakitlah. Kalau kena musibah, kena follow. Tak ada pilihan lain untuk menghindar daripadanya. Ya. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya.
Allah Ta'ala berfirman pada ayat 81, وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Yang bermaksud, dan mereka golongan munafik berkata, kami taat. Kemudian apabila mereka keluar dari majlismu, segolongan dari mereka memutuskan pada malam hari satu rancangan yang lain daripada pengakuan taat yang mereka katakan kepadamu. Sedang Allah menulis apa yang mereka rancangkan itu. Maka berpalinglah wahai Muhammad daripada mereka. Janganlah hiraukan apa yang mereka rancangkan, serta berserahlah kepada Allah. Kerana cukuplah Allah menjadi pembela yang memeliharamu dari angkara mereka. Baik, pada ayat 81 ni Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana sebahagian orang mengaku taat di hadapan Rasulullah, tetapi apabila mereka pergi, mereka mengatakan sesuatu yang berbeza daripada itu. Ya, wa yaquluna ta'atun, dan mereka berkata taat. Ni orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik ni, kalau mereka berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kami taat. Tetapi fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Tetapi kalau mereka dah pergi, terutama pada waktu malam, sekumpulan daripada mereka membuat satu rancangan yang berbeza daripada apa yang kau katakan. Tadi mereka mengatakan taat, sekarang tidak. Tadi mereka mengatakan ikut, sekarang mereka menentang. Jadi lain apa yang mereka sebut di hadapan Rasulullah dan lain apa yang mereka rancang dan mereka buat apabila mereka sudah pergi. Maka daripada sini kita belajar, labudda an takuna ta'atullah wa rasuluhu zahiran wa batinan fil hadrah wal mughib. Sepatutnya, semestinya taat kepada Allah dan Rasul itu zahiran wa batinan, zahir dan batin. Tak boleh sekadar zahir sahaja, batin pun mesti taat. Sama ada kita di hadapan orang ataupun tidak di hadapan orang, mesti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa amma man yadhharu fil hadrah wa ta'ah. Ada orang yang di hadapan orang dia mengatakan taat seperti segolongan orang munafik tadi. Fa idza khala bi nafsihi, tetapi kalau dia dah bersendiri, ya, atau dengan kumpulan dia, tarakat ta'ah, dia meninggalkan ketaatan, wa aqbala ala diddiha, dan dia melakukan sesuatu yang bercanggah daripada itu, ya. Maka fa inna ta'ata allati azharaha ghairu nafi'ah wala mufidah, maka ketaatan yang tadi yang dia nampakkan di hadapan orang, di hadapan Nabi, itu tidak bermanfaat, tidak ada faedah sama sekali. Ya, misalkan macam ni, di hadapan orang kita mengatakan kita taat, kita baik, ya, kita ikut, tapi bila mana kita balik ke rumah kita, jumpa dengan geng kawan kita, kita membuat perkara yang berbeza, ya, mengatakan sesuatu yang berbeza dengan apa yang kita sebutkan tadi, maka ketaatan yang dilakukan di hadapan orang tadi itu tidak ada faedah sama sekali, tidak ada makna sama sekali, tiada manfaat sama sekali. Maka orang-orang yang macam ni sama dengan orang munafik. Jadi ketaatan orang munafik ni, dia hanya tunjukkan di hadapan orang-orang beriman saja. Apabila mereka dah pergi, maka mereka akan melakukan perkara yang berbeza. Inilah munafik. Ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala
menjelaskan, wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah Ta'ala menuliskan melalui malaikat apa yang mereka buat itu, apa yang mereka rancangkan itu, yang berbeza daripada apa yang mereka buat. Tidak luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang munafik ni, mereka suka menyembunyikan perbuatan mereka, tipu daya mereka. Mereka ingat mereka akan selamat kerana orang-orang beriman tidak melihat. Mereka lupa, mereka tidak sedar bahawa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah Ta'ala menuliskan apa-apa sahaja yang mereka rancang pada waktu malam itu, ketika mana mereka jauh daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala pasti akan beri balasan kepada mereka. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, kata Allah Ta'ala, fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berpalinglah engkau daripada mereka. Ya, berpalinglah engkau daripada mereka. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni cara yang Allah Ta'ala ajar macam mana menghadapi orang-orang yang macam ni. Di hadapan kita dia mengatakan taat, dia ikut, tapi di belakang kita bila dia dah pergi, dia membuat rancangan yang berbeza, mengatakan yang berbeza. Maka orang-orang yang macam ni, kita tak payah terlalu risau tentangnya. Ya, cukup fa'arid anhum, berpaling daripada mereka, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana wakafa billahi wakila, kerana cukuplah Allah menjadi pembela kita, yang memelihara kita, yang menjaga kita. Allah Maha tahu apa yang mereka buat, apa yang mereka rancang. Maka engkau tak payah risau, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Engkau cukup bertawakal kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, maka cukuplah Allah Ta'ala yang akan menjadi pembelamu. Inilah salah satu keutamaan daripada bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ya? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Maka dikatakan para ulama, idza fawwada al-'abdu amrahu ila rabbih wa tawakkal 'alaihi haqqa tawakkul, apabila seorang hamba menyerahkan urusan-urusan dia kepada Allah Ta'ala dan dia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka tayassara lahu kullu asirin, maka tuyassara lahu kullu asirin, maka akan dimudahkan bagi dia semua yang sukar, semua kesulitan akan dimudahkan. Dengan bertawakal kepada Allah Ta'ala, segala kesulitan akan dimudahkan oleh Allah. Wa tanazzalat alaihi al-barakat, dan Allah akan turunkan bagi dia keberkatan-keberkatan. Keberkatan-keberkatan akan turun dalam hidup dia. Kerana apa? Kerana bertawakal kepada Allah. Wa dafa'at anhu al-qurabat, wa dufi'at anhu al-qurabat, dan akan dijauhkan daripada dia sebarang bahaya kesusahan. Kenapa? Kerana Allah akan jaga dia. Hatta kejahatan yang disembunyikan, dirancang dalam keadaan sembunyi, akan dijaga Allah. Kenapa? Kerana dia telah menyerahkan urusan dia kepada Allah Ta'ala. Dan Allah akan jaga dia daripada pelbagai bahaya yang ada. Ya? Maka sangat banyak keutamaan daripada bertawakal kepada Allah. Intinya, ketika mana seseorang bertawakal kepada Allah, dia menyerahkan segala urusan-urusan dia kepada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan jaga dia, yang akan pelihara dia, yang akan tolong dia, yang akan mudahkan untuk dia. Maka kita mesti sentiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Kerana ada rancangan-rancangan jahat orang mungkin yang kita tidak pernah tahu.
kerana tidak di hadapan kita, kita tak dengar. Tetapi ada sahaja mungkin orang-orang yang ingin melakukan perkara-perkara yang jahat kepada kita. Maka satu senjata kita bertawakal kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah Ta'ala. Ya, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal, aku berserah diri kepada Allah. Wa fawwadtu amri ila Allah, aku serahkan seluruh urusanku kepada Allah. Kenapa kita kena serahkan kepada Allah? Kerana kita ni lemah, kita ni tak kuat, kita ni tak hebat, kita ni tak cerdik. Allah Ta'ala semua yang maha mengetahui, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat, Allah yang maha mendengar, Allah Ta'ala yang maha melihat. Maka serahkan urusan kita kepada Allah, maka Allah akan uruskan semua. Ya, Allah Ta'ala akan jaga kita insya-Allah Ta'ala. Ya. Baik, kita teruskan ayat 82. Pada ayat 82 Allah Ta'ala berfirman, Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Patutkah mereka bersikap demikian? Bersikap demikian macam mana? Nolak Al-Quran, menentang Al-Quran, tidak mahu beriman kepadanya, ingkar. Afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mahu memikirkan isi kandungan Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Al-Quran itu datang daripada bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan mendapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Ya. Baik, pada ayat 82 ni Allah Ta'ala perintahkan supaya mentadabbur Al-Quran, supaya merenungkan makna-makna Al-Quran. Kenapa macam tu? Kerana Al-Quran ni salah satu hak dia yang kita kena tunaikan ialah mentadabbur. Ya, mentadabbur Al-Quranul Karim. Kalau kita tidak tidak mentadabbur Al-Quran, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran itu tidak akan mendatangkan banyak manfaat kepada kita. Betul kita kita membaca Quran itu dapat pahala setiap hurufnya. Tetapi kalau tidak disertai dengan tadabbur, merenungkan makna-maknanya, ya, maka ia tidak banyak memberi manfaat kepada kita. Maka ada ungkapan sebahagian para ulama mengatakan macam ni, qira'atu ayatin bitafakkur, membaca satu ayat Quran dipenuhi dengan tafakkur, dia betul-betul fikirkan tentang ayat tu, wa tafahum, dan betul-betul dia faham satu ayat Quran dia baca, betul-betul dia fikirkan ayat tu, dia fahami ayat tu, khairun, itu lebih baik, min qiraati khatmatin bighairi tadabburin wa tafahum, lebih baik daripada dia baca Quran khatam sampai juzuk terakhir tanpa ada tadabbur dan tanpa ada difahami. Wa hadhihi kanat 'adatus salaf, dan inilah kebiasaan ulama-ulama salaf terdahulu. Yuraddidu ahaduhumul ayata ila sabah. Jadi dahulu ulama-ulama salaf tu ada dalam kalangan mereka itu membaca hanya satu ayat Quran, dia ulang-ulang pada waktu malam sampai ke subuh. Kenapa? Kerana dia betul-betul memikirkan ayat tu, kerana betul-betul ia tadabbur ayat tu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan perkara ini banyak dalam kitab beliau At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Ya, di sana tuan-tuan puan-puan boleh baca bagaimana Imam Nawawi rahimahullah menceritakan ramai daripada kalangan ulama salaf
Dalam satu malam, mereka hanya baca satu ayat. Satu ayat je dia ulang. Dia ulang sampai ke pagi. Ya, kenapa mereka ulang-ulang? Bukan kerana ada fadilat tertentu baca sekian kali, tak. Kerana mereka betul-betul mentafakkur, memahami, mentadabbur, merenungkan ayat tu. Sehingga akan baca sekali tak cukup, baca dua kali tak cukup, terus dia ulang-ulang sampai Quran ni betul-betul menusuk ke dalam jiwa dia. Maka mereka dahulu kalau membaca Quran dengan tadabbur, ya, sampai bergetar hati mereka dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, ya. Maka membaca Quran dengan tadabbur itu jauh lebih utama, ya. Para ulama mengatakan membaca satu ayat dengan tadabbur, dengan tafakkur, dengan tafahum, itu lebih baik daripada orang baca Quran sampai khatam tapi tidak ada tadabbur, tidak ada tafahum, ya, dan tidak ada dia merenungkan ayat-ayat tersebut. Sekadar baca saja. Bila mana kita tanya, dah berapa kali khatam? Dia jawab dah 10 kali dah. Lalu kita pun tanyalah, apa isi Quran tu? Lalu dia tak tahu. Ini memang pelik. Saya selalu umpamakan macam tu, ya. Ada orang misalkan dia kata dengan kita, saya dah baca buku ni 10 kali. So kita mungkin akan bertanya, tolong ceritakan sedikit kandungan buku tu. Kalau dia tak boleh cerita, maka dalam fikiran kita something wrong. Mesti ada sesuatu yang tak betul. Betul ke dia baca atau sekadar baca tak faham? Kan? Begitulah realiti ramai daripada orang Islam hari ini. Alhamdulillah ramai baca Quran, ramai yang khatam Quran. Cuma bila mana ditanya, apa isi Quran tu? Tolong cerita sikit. Apa yang didapat dari membaca tu? Kita kalau membaca kan mesti ada sesuatu yang kita kena dapat. Kalau kita baca buku, tak ada poin yang kita dapat, so apa guna kita baca? Ini bukan bererti membaca Quran tidak faham, tidak bagus. Bagus baca Quran tu. Cuma kita tak boleh sampai di situ saja. Maka kita buat kelas tafsir, kita buat tadabbur, ya. Supaya apa? Supaya ada penambahan bagi kita, ya. Beli kitab tafsir, ya, tak payah tafsir yang besar-besar, yang kecil-kecil dulu, baca, supaya ada sedikit sebanyaklah kita dapat pengajaran daripada ayat-ayat yang kita baca, ya. So pada ayat ni Allah Ta'ala mengatakan, afala yatadabbarunal Quran, ya. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? So Allah Ta'ala perintahkan untuk mentadabbur Al-Quranul Karim, untuk merenungkan makna-maknanya, ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu datang bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Ya. Seandainya Al-Quran itu tidak datang daripada Allah Ta'ala, maka sudah tentu banyak perselisihan di dalamnya. Kenyataannya tak ada. Dan ini hanya didapati oleh orang-orang yang betul-betul mentadabbur Al-Quran. Orang yang dapat merasakan betapa sempurnanya Al-Quran, betapa sistematiknya Quran, itu hanya dapat dirasai, diketahui oleh orang-orang yang mentadabbur Al-Quran. Kalau orang tidak mentadabbur Al-Quran, maka dia tidak dapat merasakan, dia tidak dapat mengetahui betapa sempurnanya Al-Quran. Sebab tu Allah mengatakan, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya
Quran tu bukan datang dari Allah, mesti mereka menemukan pelbagai macam perselisihan di dalamnya. Tetapi bagi orang-orang yang mentadabbur Quran, mereka tak temukan itu. Bahkan mereka yang mentadabbur Quran, susunan ayat demi ayat, susunan surah demi surah itu pun, itu semakin meyakinkan mereka betapa Al-Quran ni ialah kitabullah, kitab yang datang daripada Allah. Pemilihan kata demi kata dalam Al-Quran itu membuat orang yang mentadabbur Quran semakin percaya bahawa Quran ini datang daripada Allah. Maka para ulama mengatakan, wa kullama izdada al-'abdu ta'ammulan fihi izdada ilman wa amalan wa basiratan. Setiap kali seorang hamba mentadabbur Al-Quran, ya, setiap kali dia menambahkan tadabbur dia terhadap Al-Quran, maka akan bertambahlah ilmu dia, bertambahlah amal dia, bertambahlah basirah dia. Ya, oleh kerana itulah, ya, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mentadabbur Al-Quranul Karim. Ya, apa keutamaan mentadabbur Al-Quran? Sebahagian daripada keutamaan mentadabbur Al-Quran itu ialah, wa min fawaidit tadabburi li kitabillah annahu bidzalika yasilul 'abdu ila darajatil yaqin wal 'ilm bi annahu kalamullah. Antara faedah keutamaan daripada mentadabbur Quran, seorang hamba akan sampai kepada darjat yakin dan mengetahui secara pasti bahawa Al-Quran itu ialah kalam Allah Ta'ala. Mengapa? Li'annahu yarahu yusaddiqu ba'duhu ba'dan. Kerana orang yang mentadabbur Quran, dia akan nampak dalam Quran itu sebahagian ayat itu membenarkan sebahagian. Ya, macam saya sebut tadi, bahkan susunan ayat demi ayat, kata demi kata, surah demi surah, awal surah dengan akhir surah dengan awal surah. Kalau betul-betul kita tadabbur, itu akan membuat kita semakin percaya, semakin yakin tanpa ada sebarang keraguan bahawa Quran ini memang bukan produk manusia, tetapi ia adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fatarul hukma wal qissah wal ikhbarat. Orang yang mentadabbur Quran, dia akan melihat pelbagai hukum, kisah, khabar-khabar yang disebut di dalam Al-Quran dalam pelbagai tempat, kulluha mutawafiqah wa mutasaddiqah. Semua itu saling kuat menguatkan, saling membenarkan, la yanqudu ba'duha ba'dan, tidak bertentangan sebahagian dengan sebahagian yang lain, tidak bercanggah sebahagian dengan sebahagian yang lain. Ya, maka tadabbur itu keutamaan dia ialah akan melahirkan keyakinan dan pengetahuan yang mendalam dalam hati kita bahawa Quran ini datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadabbur kitabillah, mentadabbur kitab Allah Ta'ala juga miftahun lil ulumi wal ma'arif. Itu menjadi kunci kepada pengetahuan, ya, dan ma'rifah. Kalau kita betul-betul ingin berilmu, ya, maka tadabburlah Quran. Kalau ingin betul-betul kita mendapatkan ma'rifah, maka tadabburlah Al-Quran. Kerana itulah yang menjadi salah satu kunci kepada ilmu pengetahuan dan ma'rifah dengan mentadabbur Al-Quran. Al-Quran ni semakin kita tadabbur, semakin banyak kita mendapatkan rahsia-rahsia keagungan-keagungannya. Semakin kita tadabbur Quran, kita akan semakin takjub dengannya, kita semakin memuliakannya, kita semakin cinta kepadanya, dan semakin banyak pengetahuan-pengetahuan yang menghantar kita kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada sebarang keraguan. Maka oleh kerana itu kita perlu untuk sentiasa mentadabbur Al-Quran, ya, merenungkan makna-maknanya, mendalami makna-maknanya. Dan Al-Quran ni Allah Ta'ala sebut secara khas dalam Al-Quran, ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi.
Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan tu mubarakun, ia adalah kitab yang diberkati. Liyadabbaru ayati, supaya kamu tadabbur ayat-ayatnya. Maka para ulama mengatakan salah satu hak Al-Quran yang mesti kita tunaikan ialah tadabburlah Quran. Jangan kita cukupkan sekadar membacanya sahaja, tetapi tadabburlah. Kalau kita tak mampu, maka bergurulah. Ada guru-guru, ada pensyarah-pensyarah, ada asatid yang faham dalam bidang Quran, ya, belilah tafsir walaupun yang kecil-kecil, ya. Jangan beli tafsir yang terlalu besar dulu kalau kita masih pemula, ya. Beli tafsir yang ringkas, yang mudah difaham dulu, ya. Beli itu, baca. Mudah-mudahan itu semua dapat membantu kita dalam mentadabbur Al-Quranul Karim, ya. Baik, saya ingat sekadar tu saja kuliah kita pada subuh ni. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.